Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kerana sudi hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Okey, baik, sebelum kita teruskan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi sangat like dan komen, share. Tapi paling gentle sekali, terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang rajin sangat komen, memberikan semangat untuk saya untuk teruskan lagi konten macam ni, untuk membacakan. Nak baca-baca benda-benda macam ni memang perlukan semangat yang tinggi. Kononnya kan, tiba. Baik, kita akan teruskan, tak mengoceh panjang, untuk episod yang ke-70 daripada Tok Awangah. Dia sebenarnya Tok Awangah. Betul lah, Tok Awangah. Saya ingat saya sebut dia Tok Awangangah. Kejap. Sebelum saya teruskan, ada kawan-kawan dalam kita ni yang panggil saya Tok. Jangan silap faham. Tok Awangah is Tok Awangah. Angah is Angah. Angah tu saya. Dan saya masih lagi muda. Kita. Baik. Kita teruskan dengan episod yang ke-70. Tok Awangah yang bertajuk Bertunggang di Bahu Hantu Tinggi. Hingga beberapa bulan seisi kampung tidak lagi diganggu usungan mayat yang diusung lelaki tidak berkepala. Mereka tidak bimbang apa-apa sekiranya meranduk kegelapan malam balik daripada surau selepas Isyak. Malim Tekeh juga tidak terserempak jelmaan demikian kalau balik menjali ikan tatkala senja mengepak. Sebab itu Usin Pakau juga bersetuju dengan sepupunya si Mat Kanun tidak perlu lagi berjamu ancak pada batu bertimpuh di pinggir hutan. Sudah bertahun-tahun selepas kematian arwah datuk mereka iaitu Pawang Lamin, tidak siapa lagi yang tahu mengenai berjamu ancak di situ. Satu-satunya yang tahu mengenai amalan yang diturunkan Pawang Amin hanyalah, maafkan saya, bukan Pawang Amin, Pawang Lamin, hanyalah bapa saudara mereka iaitu Ucu Sidin. Tetapi semenjak Ucu Sidin berpindah ke Feldah, dia juga tidak peduli apa-apa mengenai berjamu ancak. Untunglah tak ambil tahu dah. Depa kata saham naik. Anak Feldah, sila komen. Memang kena kecam nanti kan. Bagi kita teruskan. Lainlah sewaktu Ucu Sidin menetap di kampung. Sekali-sekali dia akan berjamu ancak juga mematuhi amalan yang diturunkan oleh arwah ayahnya, Pawang Lamin. Apabila menetap di Feldah, memang Ucu Sidin tidak amalkan lagi segala amalan yang diturunkan oleh ayahnya. Apalagi abang iparnya, Malim Tekeh, sering kali ingatkan dia supaya tidak ikutkan sangat berjamu ancak. Memang dia tidak peduli apa-apa setiap kali bapa mertuanya berjamu ancak, tetapi tidaklah mengejeknya macam jaman gila. Setiap kali bapa mentuanya berjamu ancak, sudah tentu diwajibkan ikat lengan dengan kain kuning yang siap diasap kemenyan. Ketika ini isterinya Saedah akan desak juga Malim Tekeh untuk ikatkan kain kuning berkenaan biar jadi tangkal sampai ianya reput sendiri. Malim Tekeh tidak membantah sekalipun jauh di lubuk hatinya, dia tidak mengharapkan apa-apa pada tangkal kain kuning yang terikat di tangan itu. Aku pakai tangkal ni semata-mata nak jaga hati ayah, beritahu Malim Tekeh apabila isterinya merungut sekiranya dia enggan mengikatkan kain kuning berkenaan pada lengannya. Saedah sekadar mencemik muka sahaja kalau suaminya berkeras tidak mahu pakai tangkal berkenaan. Sejak turun-temurun keluarga Pawang Lamin sudah ditetapkan ikat lengan dengan kain kuning menjadi tangkal sebaik sahaja selesai dia berjamu ancak. Memang Pawang Lamin ingatkan mereka sesiapa sahaja puaka tidak akan merasuk asal sahaja lengan diikat dengan tangkal kain kuning itu. Samalah macam diingatkan orang-orang kampung supaya membakar lada kering dengan garam di tungku dapur tatkala angin bertiup kencang. Tahu sangatlah Pawang Lamin ini yang melintas bersama dengan angin ribut berkenaan sudah tentulah lembaga tinggi yang sentiasa mendampingi nenek moyangnya, Moyang Labang. Siapa pun tidak melihat lembaga hantu tinggi itu melintasi kampung dengan menempuh pokok-pokok kayu hinggalah tumbang rebah tidak menentu. Satu-satunya yang boleh melihat hanyalah Pawang Lamin, sebaik sahaja dia membakar kemenyan di tengah rumah. Tatkala lembaga tinggi berkenaan merempuh dengan kepala mendongak ke atas, segera dijerkah oleh Pawang Lamin. Ketika ini dia diberitahu orang kampung
Silap. Saya ulang balik ya. Ketika ini dia diberitahu yang kampung halamannya adalah peninggalan moyang labang. Tentu lembaga tinggi akan berundur sebaik sahaja diberitahu mengenai moyang labang yang pernah terserempak lembaga tinggi berkenaan tatkala tengah malam di dalam gelap gelita diikuti hujan gerimis merintik. Sejak turun-temurun, Pawang Lamid diberitahu oleh nenek moyangnya mengenai moyang labang bermimpi fasal lembaga tinggi mendongak kepala ke atas mahu bertemu. Apabila diberitahu kepada isterinya, memang si Onyeh Nisah tidak benarkan dia keluar untuk bersabung ayam. Asal sahaja bersabung ayam, sudah tentulah moyang labang balik ke rumah tatkala malam diserkup gelap gelita. Manakala moyang labang dipedulikan rungutan isterinya apabila dia sudah membuat keputusan, dia tetap jejakkan kaki ke tempat sabung ayam dengan tidak mempedulikan mengenai mimpinya. Apalah sangat dengan mimpi yang sengaja mahu menguji keberanian dirinya. Setiap malam, moyang labang balik meranduk kegelapan. Tidak ada satupun puaka jembalang yang berani mengganggunya. Sekejap, saya nak standbykan power bank dengan lampu. Andai kata blackout, orang kata apa, sediakan payung sebelum hujan. Sekejap ya. Okey, standby. Okey, bagi kita teruskan. Bukan takat puaka jembalang sahaja yang berundur tatkala moyang labang melintas. Binatang liar juga tidak berani menjengah. Ular sawa menumbuk paha, terus mengerkah, tidak sempat membelit moyang labang. Pantas sahaja tangannya mencekak leher ular berkenaan, terus dilibas ke tanah beberapa kali. Dalam masa beberapa minit sahaja, ular sawa itu terkejang mati akibat dilibas kuat ke tanah. Oh, lain macam dia punya ni cekak, libas. Ini semua pengaruh Gomu-Gomuno, guys. Sorry. Saya teringat One Piece. Luffy. Baik, kita teruskan. Harimau belang juga tidak dapat mengerkah tengkuk apabila moyang labang menghambur tinggi. Tidak tertangguh tangannya mengunus parang terus memangkas hingga mata parang menyinggahi kepala harimau. Sekaligus harimau berkenaan tergolek ke tanah dengan darah yang membuak di kepala. Memang moyang labang tidak bimbang apa-apa pun semasa meranduk kegelapan malam demikian. Sebab itu, dia tidak peduli sangat mengenai mimpinya apabila jelmaan lembaga tinggi mendongak kepala itu mahu berjumpa tatkala tengah malam yang menyerkup. Seisi kampung tahu sangat mengenai keberanian moyang labang disebabkan lama mengamalkan ilmu kebatinan sejak turun-temurun. Sebab itu moyang labang mereka harapkan menjadi ketua tatkala meneroka tanah hutan yang dijadikan perkampungan. Bukan calang-calang orang ketika itu sekiranya mahu mengetuai jadi peneroka tanah hutan kalau setakat gagah menebang pokok 5-6 pemeluk sahaja. Bukan mudah mahu menebang pokok besar 5-6 pemeluk sekiranya hayun kapak semata-mata. Apabila meneroka hutan, mereka memerlukan pawang besar seperti moyang labang yang mampu berdepan dengan puaka jembalang yang mengganggu. Bila-bila sahaja puaka jembalang akan bercempera lari, sebaik sahaja moyang labang membakar kemenyan lantas menyeru jelmaan yang tidak boleh dilihat sesiapa pun. Ketika ini mereka sekadar mendengar moyang labang bertutur seorang diri, sekalipun mereka tahu mengenai jelmaan itu tercegat di hadapannya. Cuma moyang labang satu-satunya yang nampak jelmaan lembaga yang menyerbu datang apabila dia membakar kemenyan. Tidak bertangguh, moyang labang akan perintahkan lembaga yang menjelma itu memburu jembalang puaka yang mengganggu sesiapa sahaja pengikutnya semasa meneroka. Okey, baik. Keliru sikit dia punya tulisan dia ni. Baik, kita teruskan. Tentulah hantu tinggi ni nak cari geruh awak, ujar Onyeh Itisah. Ingatkan suaminya supaya tidak takbur sangat mahu berdepan dengan jelmaan yang ditemuinya melalui mimpi. Mimpi bukannya boleh dipercaya sangat, beritahu moyang labang mencemik muka tatkala menuruni anak tangga mahu turun ke tempat sabung ayam. Mentang-mentang awak tu pawang, sebab itulah awak nak tunjuk berani kan? Lantas Onyeh Tisah mengejek disebabkan suaminya berkeras sangat mahu ke tempat sabung ayam. Dah tahu aku ni pawang, apa lagi yang awak sibuk? Sahut moyang labang tersengih-sengih mengerling isterinya yang tercegat di muka pintu. Memang dia tahu isterinya tidak senang hati apabila diberitahu mengenai mimpinya terserempak lembaga tinggi yang menunggu balik dari bersabung ayam. Saya ni ingatkan awak tu, janganlah takbur.
Onyeh Tisah tetap ingatkan suaminya sekalipun menyedari moyang labang memang pawang besar di dalam kampung. Kalau nak mati, di mana-mana pun mati juga. Jelas moyang labang tidak bimbang apa-apa dengan ancaman jelmaan lembaga tinggi yang mahu menemuinya itu. Sekalipun isterinya berkeras supaya tidak pergi menyabung ayam, moyang labang tidak peduli apa-apa. Dan dia tetap jejakkan kaki ke tempat bersabung ayam disebabkan sudah berjanji dengan Tok Ketua. Memang dia satu-satunya yang diharapkan Tok Ketua menjadi pawang tatkala ayam tengah bersabung. Masakan pula dia boleh mungkir janji disebabkan Tok Ketua yang membedarkan dia membawa pengikutnya meneroka tanah hutan. Moyang labang tahu mengenai jampi susuh biar ayam kuat bersabung di tengah gelanggang. Kalau ayam tewas di tengah gelanggang, samalah macam amalan pawangnya tidak berguna satu apa pun. Dia mesti mempertahankan kemahirannya menjadi pawang biar jampi susuh yang diamalkan berkesan pada taji ayam. Maaf ya, susuh ni tadi saya nak tersebut lusuh. Lain macam. Memang moyang labang tidak berhajat apa-apa mahu bertemu lembaga tinggi yang menuntut janji di dalam mimpi akan bertemu tatkala tengah malam. Habis sahaja bersambung ayam, dia akan terus balik ke rumah sebaik sahaja masuk isyak. Tidak perlu dia menunggu terlalu lama setelah Tok Ketua selesai bersambung ayam. Ketika ayam Tok Ketua galak bersabung, moyang labang memang sudah bersiap-siap untuk balik ke rumah. Sebaik sahaja Tok Ketua menang sabung, tiba-tiba sahaja diberitahu mengenai anak gadisnya digigit lipan. Tidak bertangguh, Tok Ketua mendesak moyang labang menjengah anak gadisnya akibat digigit lipan di pangkal peha. Terkejut juga moyang labang bagaimana lipan berkenaan boleh menjalar hingga sampai ke pangkal peha. Kalau menjalar pada betis pun sudah terasa geli-geleman akibat jarinya yang banyak merayap. Sudah tentu belum sempat merayap ke pangkal peha anak gadis Tok Ketua. Pasti dia sudah menjerit ketakutan. Tatkala menjengah anak gadis Tok Ketua, lantas moyang labang minta ambilkan upih pinang yang luruh ke tanah. Tidak perlu dia menjengah pangkal peha anak gadis yang digigit lipan. Memang isteri Tok Ketua melihat lipan bara melekat pada pangkal peha anak gadisnya sebelum terpelanting jatuh menyusup ke bawah tikar. Lipan tu kami tak dapat bunuh. Gerutu isteri Tok Ketua memberitahu moyang labang mengenai kejadian yang berlaku terlalu pantas dalam sekelip mata sahaja. Moyang labang tersenyum sahaja mengangguk perlahan. Sebaik sahaja diulurkan upih pinang, segera diturisnya dengan hujung pisau. Upih pinang itu dibentuknya laksana lipan yang dicampak dan dicampakkan ke atas tikar. Dalam sekelip mata sahaja, upih pinang berkenaan bertukar menjadi lipan bara merayap berkeliling. Ketika inilah lipan bara yang menggigit pangkal anak gadis Tok Ketua terkial-kial keluar dari celah lantai. Terus sahaja lipan berkenaan naik ke atas tikar menyerbu jelmaan lipan moyang labang yang dituris daripada upih pinang itu. Sebaik sahaja bertembung lipan tersebut bergulung-gulung berkelahi mahu mengalahkan lawan. Tidak tertangguh, moyang labang mencekak lipan tersebut dengan tidak berasa bimbang mengenai bisa taringnya. Setelah digenggam lipan itu di dalam tangannya, moyang labang tunjukkan 2 ekor lipan yang berpintal-pintal berlawan di tikar, sekadar jelmaan upih pinang yang dibuat menyerupai lipan bara. Permainan orang ni, Tok, ujar moyang labang tersenyum disebabkan anak gadis Tok Ketua tidaklah digigit lipan yang menjalar hidup. Ini kalau boleh balikkan semula pada tuannya, Tok Pawang. Marah benar Tok Ketua apabila anak gadisnya diganggu demikian. Saya tak belajar amalan balikkan penyakit macam ni. Tersengih-sengih moyang labang mengerling Tok Ketua disebabkan lelaki berkenaan mahu sangat membalas dendam. Hanya yang saya belajar mengubatkan penyakit. Jelasnya sengaja berdalih biar Tok Ketua tidak terus mendesak. Dah sembuh tu pun cukuplah. Buat apa yang nak balas dendam? Sahut isteri Tok Ketua mencebik bibir marahkan suaminya. Takut bini weh. Ambil, dengar tu. Tok Ketua pun kena sound. Beras kita beli katanya ya. Tapi brand dia yang pilih. Baik, kita teruskan. Apalah gunanya mereka membalas dendam setelah anak gadis berkenaan sembuh. Sekalipun pangkal pehanya masih berbekas digigit lipan. Isteri Tok Ketua sendiri melihat upih yang diukir sama seperti lipan itu digunakan. Hinggakan anak gadisnya terasa bisa gigitan.
Memang Tok Ketua terasa terhina sekiranya sesiapa yang aniaya anaknya tidak menerima hukuman. Tentu mereka mahu tunjukkan jantan apabila berani menggunakan sihir hingga anak gadisnya seolah-olah digigit lipan yang berbisa. Kalau dia terserempak sesiapa menganiaya anak gadisnya dengan jelmaan lipan berkenaan tidak bertangguh, Tok Ketua akan hunus keris yang disendal pada leher. Sebab itu moyang labang tidak mahu gunakan jampi mentera hingga sesiapa yang sihirkan anak gadis Tok Ketua terkinjal-kinjal menahan kesakitan seolah-olah digigit lipan pada pangkal peha. Apa sangat mahu balikkan bisa kepada sesiapa yang amalkan sihir demikian. Kalau bandingkan, moyang labang boleh menyeru ular merayap tengah berlukar tunduk di hadapannya. Cubalah ular terung selar mematuk mangsa tatkala menebas belukar. Nescaya moyang labang akan seru semuanya tunduk menyerah. Tidak seekor pun ular bisa terlepas apabila diseru datang untuk mengaku salah. Dia akan memasuk ular berkenaan sedut semula bisa patukannya sampai bisa berkenaan meracun seluruh tubuhnya sendiri. Masakan pawang besar seperti dirinya tidak mampu. Tetapi dia tidak mahu perkara kecil demikian menyebabkan seisi kampung bermasa muka. Moyang labang dapat mengagak tentu anak gadis Tok Ketua terlepas cakap hinggalah menyinggung perasaan dan menyebabkan dia diganggu demikian. Disebabkan kejadian yang menimpa anak gadis Tok Ketua, memang moyang labang tidak menyedari tengah malam kian menyerkup. Dia sendiri terlupa fasal mimpi apabila jelmaan lembaga tinggi mahu bertemu tatkala balik dari bersabung ayam. Sewaktu dia melalui lorong balik ke rumah, melintasi belukar tebal. Terkejut dia apabila dihadang lembaga tinggi itu. Tatkala moyang labang mendongak ke atas, lembaga tinggi itu tercegat di hadapannya dengan kaki yang terkangkang. Moyang labang tahu dia tidak boleh menyerbu ke bawah kangkang lembaga tinggi itu kalau sekadar mahu membolos melarikan diri. Sudah tentu lembaga tinggi itu akan mengapit dengan kaki menyebabkan dia tersepit tidak boleh melepaskan diri lagi. Lantas dia berundur ke belakang 3 tapak terus menghentak tumit ke tanah 3 kali. Ketika ini dia terus menyeru. Hai nenek, 7 petala langit setinggi-tinggi sampai ke langit. Hai nenek 7 petala bumi sedalam-dalam sampai ke dasar bumi. Aku nak menyuruh, aku nak apa ditulis ni? Aku nak menyuruh, aku nak menyaraya. Tak apalah, kita baca apa yang dia tulis. Baik, saya ulang. Aku nak menyuruh, aku nak menyaraya. Jangan kau menderhaka pada pawang berlima. Sekaligus pula dia mendengar batuk yang berdaham 3 kali di udara bagaikan gurau yang bergema. Kemudian lembaga tinggi itu menyuruh dia naik ke tapak tangan yang diulurkan. Memang moyang labang tidak bimbang apa-apa. Terus sahaja dia melompat ke atas tangan lembaga berkenaan. Sebaik sahaja diletakkan pada bahunya, moyang labang melihat ke bawah, sayup-sayup hinggalah tubuhnya seolah-olah diselaputi awan memutih. Aku ni orang tinggi, sahabat awak juga labang. Bisik lembaga tinggi lantas melompat membawa moyang labang di atas bahunya. Terpaksa pula moyang labang berpaut kuat pada telinga lembaga tinggi itu disebabkan angin kencang bertiup tatkala lembaga berkenaan melompat hingga melangkahi hutan rimba yang berbalam-balam. Apabila jejak kaki di tengah hutan rimba, diturunkan moyang labang pada sebuah pondok di tengah belukar nibung. Sebaik saja tercegat di halaman pondok berkenaan, moyang labang disambut seorang perempuan tua berambut putih terurai hingga sampai ke tumit. Cepat-cepat perempuan tua itu menyambut moyang labang terus dipelawa naik ke atas pondok. Tidak bertangguh, moyang labang naik ke atas pondok disebabkan dia tidak bimbang apa-apa. Cubalah aniaya dirinya ketika itu, nescaya moyang labang akan menghambur tinggi ke udara. Bila-bila dia sanggup cekak lembaga tinggi berkenaan, sekiranya berkeras mahu mencari geruh dirinya. Belum lagi pernah moyang labang mengalah sekiranya puaka jembalang sengaja mahu mencari geruh. Awak nak geruh kami ke? Silap. Maafkan saya. Bukan suara nenek tu. Saya ulang balik. Awak nak geruh kami ke? Moyang labang bersuara keras lantas mengisar tapak tangannya. Siapa yang nak lawan awak tu labang? Tersengih-sengih perempuan tua itu menunduk bagaikan mengakui keberanian moyang labang. Habis. Awak nak apa dengan kami ni? Katanya menatap muka perempuan. Itu disebabkan dia dibawa lembaga tinggi itu ke tengah hutan rimba. Lebih baik kita ni bersahabat aja. Sebab kami ni tak terlawan dengan awak.
beritahu perempuan tua itu mengenai lembaga tinggi yang menjemputnya ke situ. Lantas perempuan tua itu memberitahu Moya Labang mengenai hantu tinggi yang disumpah pawang berlima setelah membunuh habis rusa yang berkeliaran di tengah hutan. Kalau tidak disebabkan isterinya tengah mengandung yang terlalu mengidam daging rusa putih, memang pawang malim tidak masuk ke hutan untuk memburu. Tetapi rusa yang melintas semuanya tidak berbulu putih. Sebab itu, selepas ditombak mati, dia tinggalkan sahaja, tergolek di tanah dengan tidak disembelih langsung. Marah benar pawang malim setiap kali menombak rusa yang melintas tetapi tidak berbulu putih. Hinggalah dia terserempak dengan pawang berlima yang ingatkan dia pasal membunuh rusa terlalu banyak. Memang pawang berlima tersinggung apabila rusa-rusa ternaknya di hutan dibunuh dengan sia-sia. Kami bersumpah yang awak akan jadi hantu tinggi. Bentak pawang tua lima bersaudara setelah pawang malim tidak mahu tunduk mengaku salah membunuh rusa-rusa di hutan. Biar kami ni jadi hantu tinggi. Tak apa, sahut pawang malim tidak anak dalam... Allah, apa dia tulis ni? Sahut pawang malim tidak anak dalam kandungan isterinya diserahkan kepada pawang berlima. Oh, ada dia tertinggal ayat ni. Sahut pawang malim tidak mahu anak dalam kandungan isterinya diserahkan kepada pawang berlima. Awak akan dimusuhi orang sampai bila-bila. Tegas pawang tua yang berkeras tidak mahu melepaskan pawang malim yang terperangkap di belukar nibung. Kecuali keturunan awak sendiri yang kenalkan awak. Bentaknya kecewa disebabkan banyak sangat rusa di hutan mati terkena tombak. Bukan mudah dia mahu mengalahkan pawang tua lima bersaudara yang mengawal hutan belantara apabila telah membunuh banyak sangat rusa-rusa berkeliaran. Lainlah kalau ia tidak bersalah, bila-bila pawang malim mampu bertahan. Dalam sekelip mata sahaja, dia akan bertukar menjadi lembaga tinggi dengan muka yang mendongak ke atas. Tatkala anaknya Malim Karimun dewasa, tidak bertangguh diserbunya ke tengah hutan. Sewaktu Malim Karimun terserempak pawang bungsu yang menjelma menjadi perempuan tua rambut beruban mengurai hingga ke tumit. Segera diserunya pawang Malim menjengah datang. Memang ribut kencang bertiup apabila pawang malim menyerbu bersama anjing pemburunya yang bertukar menjadi birik-birik. Lantas pawang malim memberitahu mengenai dirinya menjelma menjadi hantu tinggi setelah melanggar pantang larang pawang berlima. Tatkala melintas, dia tidak boleh lagi memandang ke bawah disebabkan mukanya sentiasa mendongak ke atas. Dia ingatkan anaknya supaya membakar lada kering bersama dengan garam setiap kali dirinya melintasi kampung, biar dia dapat membezakan tempat kediaman keturunannya. Pawang malim juga meminta anaknya tanam rumput lengkuas di hujung halaman supaya menjadi tanda apabila dia melintas. Kalau dengar birik-birik melintas malam, cepat-cepat tidur mengiring. Dia beritahu anaknya Malim Karimun, biar dia dapat membezakan anak cucunya yang memahami pantang larang yang ditetapkan. Tersenyum Moyang Labang apabila diberitahu perempuan tua pawang bungsu itu mengenai kejelmaan hantu tinggi yang tunduk mengalah kepadanya. Tetapi kenapa dia dibawa ke tengah belukar nibung kalau hantu tinggi berkenaan mahu tunduk mematuhi perintahnya? Sebab itu Moyang Labang bersila rapat terus membacakan serapah. Tanah segenggam asal kau jadi, datang engkau di rimba paya, baliklah kau ke rimba paya, datang kau di gaung guntung, balik kau ke gaung guntung, tak balik berdosa kau kepada pawang berempat, berlima dengan aku. Oh. Aduh, 2 kali mantra baca penuh ni. Okey, elektrik masih ada, tapi kita teruskan. Menggeleng-geleng kepala pawang bungsu apabila Moyang Labang menekan ibu jari ke lantai tatkala merasa nafasnya sesak tidak menentu. Segera dia memberi isyarat meminta Moyang Labang tidak menghalang lembaga tinggi itu asal sahaja melintasi kampung halamannya. Dia ingatkan mengenai lembaga tinggi berkenaan sentiasalah membantu Moyang Labang sekiranya diseru dan datang menjelma. Sebab itu Moyang Labang cekak batu sendi di tiang pondok pawang bungsu, menyuruh lembaga tinggi itu meletakkan. Dia punya typing dia banyak error lah kat sini. Saya yang jadi tergagap tu sebab saya perlu tambahkan sedikit ayat yang bersesuaian supaya jalan cerita dia tu tak jadi macam tergantung. Baik, kita ulang balik ya. Sebab itu Moyang Labang cekak batu sendi tiang pondok pawang bungsu.
Macam tak kena ni. Saya ulang balik. Sebab itu, moyang labang cekak batu sendi tiang pondok. Saya rasa macam itulah. Pawang bongsu. Dan menyuruh lembaga tinggi itu meletakkannya di pinggir bukit tanah kebun yang diteroka moyang labang. Cantik 5 markah. Ui. Tertonggok batu berkenaan bagaikan perempuan tengah duduk bertimpuh apabila diletakkan oleh lembaga tinggi itu di pinggir bukit. Batu bertimpuh tu tempat moyang labang memanggil hantu tinggi. Jelas Ucu Sudin apabila kenangkan ayahnya, Pawang Lamit seringkali berjamu ancak di situ. Tapi kenapa arwah berjamu ancak kat situ? Sengaja Mat Kanun mengusik bapa saudaranya lantas mengerling ke arah saya. Dulu, Ucu pun berjamu ancak juga. Segera Usin Pakau mencelah disebabkan sebelum berpindah ke Felda, bapa saudaranya juga mengamalkan berjamu ancak. Masa tu kita ni tak tahu apa-apa. Sahut Ucu Sudin seolah-olah kesal apabila dia kenang yang dia berjamu ancak setelah didesak oleh orang-orang kampung. Memang Ucu Sudin berjamu ancak sekadar melakukan amalan yang diturunkan oleh ayahnya, Pawang Lamit. Apabila seisi kampung mendesak dia untuk berjamu ancak, Ucu Sidin mematuhi sahaja kemahuan mereka. Apalah sangat dengan membakar kemenyan di sisi batu bertimpuh setelah orang-orang kampung sediakan berteh, ayam panggang dan pulut kuning. Bimbang sangat mereka sekiranya moyang labang akan menjelma bersama hantu tinggi mengganggu seisi kampung sekiranya tidak berjamu ancak. Tentu moyang labang akan lepaskan semula semua puaka jembalang yang terkurung di bawah batu berkenaan sampai merasuk sesiapa sahaja disebabkan tidak berjamu ancak. Takkan moyang labang nak susahkan anak cucunya? Tutur Mat Kanun mencuit bahu saya disebabkan terasa lucu apabila seisi kampung mendesak Ucu Sidin berjamu ancak untuk hindarkan gangguan di kampung mereka. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Baik, kita akan bertemu lagi di episod yang seterusnya iaitu episod yang ke-71 yang bertajuk Puntung Hanyut Menjadi Ular. Terima kasih lagi sekali, minta maaf atas kegagapannya kerana saya perlukan membetulkan sedikit ayat dan kadang-kadang perlu menambahkan sedikit supaya momentum dia tu, cerita dia tu sampai sebab kadang-kadang ada typing error kat situ. Baik, terima kasih lagi sekali saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.